Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati Syekh Ibn Atha al-Askandari sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan adalah jahil murid itu dengan 3 perkara. Pertama, terperdayanya pada zahir barang yang berlaku atasnya, daripada tolongnya dengan sangkanya. Dan kedua, baik sangkanya pada dirinya, padahal tasrifnya. Ketiga, berlaku atasnya daripada tolongnya dengan, dan ketiganya menolong kesalahannya dengan membukakan pintu takwil. Dan demikian itu daripada redanya daripadanya, dan lupa daripada takut makar, kerana tiada tawakuf amrullah dalamnya atas ilmunya, seperti yang dinyatakan muallif dengan katanya. Ini sambung lagi berkaitan dengan istidrak bagi seorang murid. Murid ni orang yang berkehendak kepada kebaikan, berkehendak kepada ibadat, yang menuntut menjalani jalan-jalan akhirat. Jadi ada satu bentuk tipu daya yang samar-samar, yang mana kata kalau tak berhati-hati kita akan terpijak serangkap samar tersebut. Ini namakan sebagai istidrak. Istidrak. Kita sangka makna kata kita betul, sebenarnya kita dah lari daripada jalan yang sebenar. Ayusi al-adab fatu akhar al-uqubah. Makna apabila kita memburukkan adab, melakukan buruk adab, jahat adab, maka Tuhan tak balas lala tu. Jadi kita sangka makna kita masih berada di atas jalan yang sebenar. Sampai kita berkata, lau kana hadza su'a adab, kalaulah aku ni jahat adab, la qata'al imdad, sudah tentulah Allah Ta'ala makna kata putus. Allah Ta'ala putuskan makna kita kata perjalananku ini. Tapi aku masih hebat, orang masih hormat ke aku. Maka dia tu seorang yang mengajak, kuliah-kuliahku orang masih ramai. Jadi kita sangka kita betul, sebenarnya kita dah makna kata tergelincir di atas jalan yang sebenar. Pagi ni kita tengok apa kata lagi musannif. Dia kata, dan adalah jahil murid itu dengan 3 perkara. Min jahlil murid, di antara makna kejahilan seorang murid itu, dia melakukan jahat adab, Allah Ta'ala lewatkan balasan
Dia sangka dia masih betul. Kan? Kalau aku tak betul, tentulah Tuhan balas lala ni. Nampak tak ada apa-apa pun. Kan? Apa tanda-tanda kejahilan seorang murid? Kata musannif rahimahullah ta'ala adalah jahil murid itu dengan 3 perkara. 3 perkara berlaku atas diri dia. Dia tak tahu. Dia sangka dia masih betul. Itu makna kejahilan. Pertama, terpedayanya pada zahir barang yang berlaku atasnya. Terpedaya barang yang zahir. Orang puji dia, orang angkat dia, orang sanjung dia. Zahirnya elok, dalamnya belum tentu. Dia tengok darian, luar kulitnya elok, dalamnya mana nak tahu busuk. Terpedaya dengan zahir. Kalau orang awam ni dia terpedaya dengan zahir. Kalau dia tengok seorang perempuan tu, dia tengok pada zahir, rupanya cantik, segak. Dia terpedaya. Padahal siapa orang tu? Orang beriman ke, solehah ke. Lah ni pula musim lah ni banyak pula orang bercakap pandai. Dengan ucapan dia kita terus memberi kepercayaan. Tidak ada tawakuf. Tawakuf ni berhenti zat. Fikir, semak, renung, tengok. Dia istiqjal. Istiqjal ni tengok-tengok pum. Macam ikan tengok umpan. Tengok-tengok pum terus tangkap. Di dalam umpan tu dia ada mata kail. Dicakuk kita mati. Terpedaya pada zahir. Tu yang berlaku pada PRU 14 tu ni. Dia punya cakap. Kalau babi dengar, babi boleh terbang. Dia punya cakap tu. Mana dia? Kalau saya memerintah, kita dapat memerintah. Pukul 12 kita menang. Pagi besok minyak turun. Habis satu Malaysia percaya. Budak universiti yang mengaji universiti pun terpedaya. Kita akan hapuskan PTN. Itu percaya pada zahir. Dengan tak merenung akhlak dia, perangai dia, kemampuan dia dan sebagainya. Akhirnya bagi kepercayaan. 22 bulan habis lingkup. Habis lingkup semua. Itu makna kita terpedaya pada zahir. Orang-orang ni pun siapa? Dia nampak zahirnya. Rezeki dia bertambah. Lepas tu orang masuk puja dia, pengikut dia masih ramai, makin ramai, makin ramai. Dia sangka, makna kata dia betul. Jangan macam tu. Lagi tinggi makna nikmat yang Allah bagi kepada kita, lagi takut kepada kita. Kita lagi takut. Lagi nikmat, lagi banyak, lagi takut. Lagi banyak nikmat kita kecap, kita lagi takut, kita bimbang. Kita salah guna nikmat tersebut. Jadi oleh itu, makna kata ambil perhatian. Kita tengok bila nikmat yang Allah bagi ni makin hebat, kita lagi berhati-hati minta tolong kepada Allah Ta'ala. Macam kita lah. Dulu, kalau orang panggil kita mengajar, di mana pun kita pergi. Mana pun kita pergi. Naik sampan ke, naik perahu ke, kita pergi. Surau, tak kira masjid, mengajar di rumah pun, orang panggil mengajar di rumah pun kita pergi. Lama-lama kita makin terkenal. Kita makin terkenal. Dan makin terkenal, kita malah. Anda tak mengajar surau, ada banyak masjid dah. Dia malah dah. Masjid yang orang tak pada tu, dia malah dah, dia punya tu. Itu makna tu tanda-tanda mula istidrat. Kita jaga ambil. Dia malah dah masuk unsur sombong, angkuh. Dia masuk dah unsur-unsur tu. Kerana keduniaan, kerana kepujian, dan sebagainya. Baik tu bila Nabi SAW sedang berkuliah lah. Bukanlah kuliah bagi penerangan kepada kepada pembesar-pembesar Mekah. Nabi harap kalau mereka ni masuk Islam, Islam akan berkembang dengan cepat. Nabi pun bagilah penerangan kepada pembesar-pembesar Mekah yang kafir ni.
Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Maktum. Dia ni mata buta, dia akan nampak apa? Bila dia terus tanya Nabi. Dia terus tanya Nabi. Maka Nabi pun macam berpaling muka daripada Abdullah ibnu Maktum. Serta mata Tuhan tegur Nabi. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Bermasa mukalah apabila makna datang orang buta tu. Abdullah bin Maktum tegur Nabi, Nabi berpaling. Allah tegur balik Nabi. Bukan Nabi buat silap dah. Nabi maksum. Tapi Allah jadikan peristiwa itu untuk memberi pengajaran kepada kita. Jangan duk layan pembesar-pembesar orang hebat-hebat sehingga kita berpaling muka daripada golongan mustadhafin, golongan buta dan sebagainya. Kadang-kadang makna golongan pembesar yang kita tuju tu depa tak mau terima Islam. Tapi kadang-kadang yang mata buta tu, yang mustadhafin tu, golongan lemah ni, mereka lebih ikhlas untuk menerima Islam. Tu kena jagalah tu. Itu pun adab-adab juga. Takut berlaku istidrat pada kita. Kerana apa? Kerana kita terpedaya pada zahirnya, nampak zahir. Terpedaya pada zahir. Ya. Barang yang berlaku atasnya daripada tolongnya dengan sangkanya. Dia nampak macam satu bentuk pertolongan, dia sangka-sangka saja. Tapi sebenarnya itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak uji kita. Benarkah kita ikhlas, kita jujur dalam buat kerja agama ni? Macam kita sekarang lah, Allah uji. Bagi jawatan sikit. Pengaruh, mana kata kalau ni pengaruh kita makin membesar. Mula diterima oleh rakyat. Jangan ego, jangan angkuh. Kita syukur kepada Allah Ta'ala. Minta Allah pelihara kita supaya kita dapat berjalan atas jalan yang betul, dapat melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ni dia ada panduan. Pendekatan dengan siapa kita boleh berkawan, dengan siapa tak boleh kita berkawan, dengan siapa kita buat tahaluf, dengan siapa tak boleh. Dia ada panduan-panduan yang semua cukup. Kita ikutlah panduan tu. Walaupun kita dah ikut panduan, tapi kita sentiasa berhati-hati. Dia panggil hazar. Berhati-hati dalam semua tindakan. Bermusyawarah. Jangan tinggal makna kita kata semayang hajat. Kan? Kita semayang, kita minta doa pada Allah Ta'ala supaya kita dapat berjalan di atas jalan yang betul. Jangan kita tengok kita dah pengaruh kita besar. Perjuangan kita orang mula terima dah, gitu begini. Kita mula ada kuasa. Jadi kita ikuti dengan sombong dan ego. Itu tak boleh. Sentiasa berhati-hati. Ya. Jangan gopoh dalam semua tindakan. Berhati-hati. Itu yang pertama. Terpedaya pada zahir. Dan kedua, baik sangka pada dirinya. Diri ini nafsu lah. Dia baik sangka. Dia sangka dia tu betul di situ lah. Orang lain semua tak betul. Dia sangka dia betul ya. Nanti dulu. Kadang-kadang kita sangka kita betul. Kadang-kadang tak betul. Kesalahan kita tak nampak. Orang lain boleh nampak. Cacat kita sendiri tak nampak. Orang lain nampak cacat kita. Tak mana tak betulnya, silapnya kita. Jadi kita terbuka untuk menerima nasihat. Siapa juga bagi pandangan, kita fikir boleh terima, kita terima. Dan baru ni ada satu orang dia hantar mesej. Dia telefon, lepas tu dia hantar, dia bagi maklumat. Dia lah kata tu Haji Hadi ni seolah-olah membenarkan Wahabi. Dia katalah jadi saya kata apa bukti? Dia kata daripada kuliah ada gini-gini. Saya minta bukti, dia pantaklah bukti-bukti tu. Itu bila dia hantar bukti, kita tak apalah, saya kata terima kasih lah.
di atas prihatin, di atas ambil berat pada pas ni, insya-Allah saya akan ketengahkan perkara ni. Itu je kita jawab macam tu. Jangan kita terus membela. Kadang-kadang niat dia tu ikhlas. Kita bagi jawapan yang menyejukkan hati dia. Lepas tu kita bawa lah ke tengah. Kita bincang lah. Kita muzakarah lah. Tok Guru ni bukan membenarkan Wahabi. Dia nak cerita perjalanan akidah umat Islam sekarang ni. Sekarang ni, umat Islam sekarang ni. Ada yang ikut aliran Abu Hasan Asy'ari. Ada yang ikut aliran Imam Mansur Maturidi. Ya. Ada yang ikut aliran Wahabi. Ada yang ikut aliran Syiah. Umat Islam sekarang ni. Tok Guru cerita lah daripada mendatangnya Wahabi. Akidah Wahabi dia mengikut apa yang dibawa oleh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah. Jadi itu cerita, dia cerita. Pegangan kita tetap ahli sunnah wal jamaah. Bila Tok Guru cerita, orang tu anggap Tok Guru ni makna kata Wahabi. Itu yang jadi masalah dia. Nak menceritakan aliran-aliran akidah yang sedang berlaku di negara umat Islam di dunia hari ini. Kadang-kadang musuh menjadikan aliran-aliran akidah yang tak sama antara satu sama lain untuk memperlagakan umat Islam. Maka dengan itu umat Islam bergaduh sama sendiri, berpecah sama sendiri. Macam mana pula kita nak menghadapi persoalan ni? Itu cerita dia. Jadi sesuatu tu apabila kita dapat maklumat, kita jangan terus menolak atau menerima. Kita buat kajian. Dipanggil tawakuf. Kita berhenti sat. Jangan terus makna memberi komen. Bila kita tengok confirm benda tu bercanggah, kita komen. Itu dia. Itu makna kata yang kedua. Yang kedua iaitu baik sangka pada dirinya. Dia sangka dia betul semua. Padahal tasrif, pada dia telah berpaling. Kalau dia kaji, dia tengok dengan teliti, daripada awal dulu dengan sekarang ni, dia mula dah menyimpang. Dia mula lain dah. Dia mula dah berubah. Dia sangka dia masih betul. Sedangkan diri dia dah berpaling kepada jalan asal. Kalau dulu dia hidup zuhud, qanaah, tak sombong, tawaduk. Lah sini nampak sombong tu belah dada. Hidup mula dah berpoya-poya, bermewah-mewah. Dia mula dah masuk unsur-unsur tak elok, seperti takabur, hubul jah dan sebagainya, sifat-sifat mazmumah. Yang ni makna kata jahil. Dia tak kenal diri dia sendiri. Diri dia dah berubah, dia tak sedar yang dia dah berubah. Itu jahil nombor 2. Dan ketiga, menolong kesalahannya dengan membukakan pintu takwil. Jadi dia buat salah, dia menolong, membantu kesalahannya dengan membuka pintu takwil. Aku ni benarnya niat aku elok, aku buat dia tak betul. Dia takwil macam-macam, nak bagi membenarkan perkara salah yang dia buat tu. Ini bukan sombong, ini amar makruf nahi mungkar. Aku sebenarnya mencegah mungkar. Padahal dia dah sombong. Dia sombong, dia kata dia sombong, dia takwil. Kata ini aku lakukan untuk mencegah kemungkaran. Contohnya macam itulah. Jadi dia akan takwil macam-macam. Dia akan makna kata beri alasan yang bermacam-macam di atas tindakannya yang salah tu. Itu maknanya orang tu orang jahil. Yang sebenarnya apabila dia buat salah, istighfar, minta ampun. Minta doa pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala, aku dah buat silap. Jangan makna kata untuk membenarkan kesilapan kesalahannya, dia buka pintu takwil, ditakwilkan tindakannya itu kepada yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ni boleh, benar ni boleh. Itu takwil yang tak betul. Kan? Macam puak-puak sana tu lah.
Nak takwil alif tindak kalim guain itu nak takwil ke mana apa kita tak tahu. Tindak kalim guain tu. Oh dia nakkan takwil. Kok ni pusing, kok ni. Kan? Dia bukanya pintu takwil. Ya. Dan demikian itu daripada redha daripadanya. Maknanya dia nak redha tindakan dia yang tak betul itu, maka ditakwilkan dengan berbagai-bagai pentakwilan. Orang tanya dia, tengok gini, sebenarnya gini. Dia akan bagi alasan bermacam-macam untuk membenarkan mana kata tindakan dia. Kan? Itu nama kejahilan. Yang betulnya bila dia buat salah, maka makna kata minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Itu yang betul. Itu dia. Dan lupa daripada takut makar. Makar ni tipu daya. Makar kan. Dia tak takut makar. Dia tak takut tipu daya. Iblis ni dia ambil kesempatan. Ya. Dia rosakkan kita. Lepas tu dia akan bagi alasan kepada kita. Supaya membenarkan tindakan kita tu di atas jalan takwil. Ya, ini sebenarnya makar. Bentuk tipu daya. Ya, ya. Kerana tiada tawakuf amar Allah Ta'ala dalamnya atas ilmunya. Kerana apa? Tiada tawakuf. Tiada berhenti di atas amar Allah. Bila satu urusan perkara yang berlaku ke atas kita, kita ingat ini makna kata merupakan arahan perintah atau perkara yang berlaku ke atas kita dengan kehendak Allah. Amrullah. Makna kata kejadian-kejadian daripada Allah Ta'ala. Kejadian Allah Ta'ala, Allah lakukan satu ke atas kita ni adalah kadang-kadang bentuk nikmat. Kadang-kadang bentuk ujian. Ujian tu bentuk bala. Kadang-kadang ujian tu dalam bentuk nikmat. Benda yang kita suka, itu pun ujian juga. Bala pun ujian juga. Jadi kita kena berhati-hati. Tak semua yang manis itu, yang baik itu, yang elok itu sedap. Tak semua yang pahit itu kita tolak. Kadang-kadang di sebalik pahit itu dia jadi ubat. Kadang-kadang yang manis itu dia menjadi racun. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang yang kamu benci itu baik untuk kamu. Dan terkadang yang kamu suka itu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui sedangkan kamu tak mengetahui. Orang kritik kita sangka buruk, dia ni semua aku buat tak betul. Orang puji kita seronok. Kadang-kadang kritikan itu bagus. Kadang-kadang pujian itu tak bagus. Orang kecil manis pergi makan gula. Gula memanglah manis. Hang dah ada kecil manis, dia akan mendatangkan mutarat. Kritikan ni baik. Macam ubat baik. Tapi bila kita makan, dia jadi ubat. Sehat tubuh badan kita. Jadi dalam hal ini kritikan, pujian kita kena berhati-hati. Pujian itu kadang-kadang ada racun, kritikan itu, teguran itu kadang-kadang dia ada manfaat. Jadi berhati-hatilah, kan? Jadi orang yang arif maka dia boleh terima. Sahabat-sahabat, kalau ada sahabat-sahabat nasihat dia, tegur dia, dia kata mungkin yang aku buat ni banyak lagi kesalahan, hampa tak nampak. Terima kasih tolong tegur aku. Bila sahabat-sahabat tegur, mereka menerima dengan dada yang lapang, hati yang terbuka. Itu dia. Seperti yang dinyatakan mu'alif dengan katanya. Sambung daripada berkaitan dengan masalah istidrak ni, dia kata faqad yaqta'ul madada anhu. Faqad yaqta'ul madada anhu.
min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Yash'uru dia tak ada ni. Min haitsu la yash'uru. Ya. Walau lam yakun. Ya. Walau lam yakun illa man'a man'al mazid. Walau lam yakun illa man'al mazid. Wa qad yaqama maqamal abdu. Oh, terputus. Min haitsu la yadri. Walau lam yakun illa an yukhallika wa ma turi. Maka terkadang diputuskan tolong daripadanya sekira-kira tiada mengetahui. Dan jikalau tiada putus tolong, melainkan tertegahlah bertambahnya. Dan terkadang didirikan pada makam jauh daripada sekira-kira tiada tahu ia. Dan jikalau tiada ada jauh, melainkan menyunyikan ia akan dikau dan berbuat barang yang engkau kendaki. Nombor itu. Baik. Kata musannif rahimahullah ta'ala, waqad yaqta'ul madada. Maka dia kata, maka sesungguhnya yaqta'ul madada, terputus. Mana kata terputus tolong daripadanya. Pasal apa? Min haitsu la yash'uru, daripada sekira-kira tiada ia mengetahui. Pertolongan Allah tu dah tak sampai kat dia. Sedangkan dia tak sedar yang Tuhan dah tak tolong dia sebab dia dah menyimpang daripada jalan asal. Tapi dia masih menyangka bahawasanya dia di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibadat-ibadat dia tu mula dia jauh. Hati dia pun dah mula tak ingat kat Tuhan. Zikir-zikir dia pun mula dia tinggal. Ya. Sahabat-sahabat keliling dia pun makna kata mula dah bukan di kalangan orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dah mula bersahabat dengan orang-orang yang lara dan sebagainya. Tapi dia masih menyangka bahawa dirinya masih peduli, masih di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak tolong dia dah. Dia rasa dia masih dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la yash'uru. Daripada sekira-kira dia tidak mengetahui. Dia tak sedar bahawasanya dia telah makna kata tergelincir daripada jalan yang sebenar. Jauh sikit. Makin jauh. Walau lam yakun illa mana'ul mazid. Dia kata jikalau tiada putus tolong,
melainkan tertegahlah bertambahnya. Maknanya bila makna kata dia tidak mendapat pertolongan Allah, maka dia tertegah, tak menambah ma'rifatullah, tak bertambah. Ibadat dia tak bertambah, khusyuk dia tak bertambah, manis ibadat tak bertambah, kasih kepada Allah tak bertambah, takut kepada Allah tak bertambah, di bidang kerohanian tak meningkat, pada zahir meningkat. Orang makin ramai puja dia, sokongan dia, pujian kepada dia makin hebat. Sedangkan diri dia sendiri hakikatnya makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia kata walau lam yakun illa mana'al mazid. Kalaulah dia kata tidak aku ni, kalau sekiranya aku ni dia kata betul, tak betul, tentulah tak bertambah mazid tu, tak bertambah sokongan, kehebatan, hebat makin bertambah, tapi segi kerohanian dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia jadi macam tu. Waqad yaqumu maqamal abdi, maka sungguhnya terdirinya maqam abdun itu min haitsu la yadri, maka daripada sekira-kira tidak dikehendaki. Jadi makna kata makam hamba ini anugerah daripada Allah. Makna kata hamba ni dia merendah diri kepada Allah. Makin tinggi kedudukan dia, makin tinggi pengabdian diri dia kepada Allah. Makin merendahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia rasa diri dia ini di bawah kawalan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu ego, tak perlu sombong. Makna kata dia ibarat makna kita kata kiambang dengan air. Bila air tu tinggi, kiambang tu tinggi, dia makin tinggi. Seorang tu bila derajat dia makin tinggi, maka makna dia merasai makna kata Allah tu makin hebat. Diri dia makin rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara dia daripada segala sifat-sifat yang berbentuk mazmumah. Lagi ingat dia kepada akhirat, lagi tinggi makna kata bergantungan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau lam yakun illa an yuqallika ma turid. Kata musannif rahimahullah taala, jikalau tiada putus tolong melainkan tertegahlah bertambahnya, dan kadang-kadang didirikan pada makam jauh daripada sekira-kira tiada dia ketahui, dan jikalau tiada ada jauh melainkan menyunyikan ia akan dikau dan berbuat barang yang engkau kehendaki. Jadi kalau seorang tu makna kata berada jauh, makin jauh daripada Allah Ta'ala, maka dia akan buat sesuatu itu dengan kehendaknya. Tetapi kalau seorang tu dekat dengan Allah Ta'ala, maka seluruh makna kata tindakannya itu dikawal atau diseliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini ialah kita mengetahui, menyedari bahawasanya makin tinggi seseorang tu hubungan dia dengan Allah Ta'ala, makin tinggilah cobaan, makin tinggilah mana ujian-ujian dia daripada Allah Ta'ala. Yang dibimbang dan ditakut itu ialah ujian kerohanian. Macam berlaku kepada Bal'am bin Ba'ura, yang berlaku pada Basisa. Ini menjadi pengajaran pada kita. Mereka ini dah sampai pada satu tahap yang cukup tinggi. Ya. Seperti berlaku pada Bal'am bin Ba'ura, seorang abid yang hebat di kalangan Bani Israel yang duduk di Palestin. Ramai orang mengaji dia. Kadang-kadang nak pergi dia punya doa ni Allah cukup makbul. Kemudian Allah perintah Nabi Musa masuk ke bumi Palestin. Allah perintah Nabi Musa masuk ke bumi Palestin. Gulungan Jabari ni,
yang duduk di Palestin tu bila dengar Nabi Musa nak masuk, mereka pergi jumpa Bal'am bin Ba'urah. Minta Bal'am bin Ba'urah berdoa supaya Nabi Musa tak masuk. Bal'am bin Ba'urah kata tak boleh. Allah yang perintahkan Nabi Musa masuk ke bumi Palestin. Mana boleh aku berdoa sebaliknya? Itu yang mereka jumpa isteri dia. Mereka sogok isteri dia dengan barang-barang kemas. Bagi satu dulang barang kemas. Maka isteri dia pun pujuklah Bal'am bin Ba'urah supaya Bal'am bin Ba'urah berdoa kepada Allah supaya Nabi Musa tak jadi masuk ke bumi Palestin. Bila dia angkat tangan saja untuk berdoa, Allah ketika itulah datangnya balasan daripada Allah, terkeluar lidah dia. Macam anjing tu, lidah dia panjang dan dia mati. Ini makna kata istidrak. Bila Allah bagi kita doa makbul, sampai satu masa orang minta doa nak boykot pun kita doa juga. Tak kacau. Mana tak buat buat iklim di Islam minta doa, tolong doa, kan? Supaya golongan Islam jangan benar. Kita pun berdoa, doa habis. Ini maknanya kita kata, malah macam mana tinggi pun makam kita, kita mesti berdiri tegak di atas jalan, di jalan kebenaran. Di atas jalan kebenaran. Karena di sana mungkin ada yang dinamakan sebagai istidrak. Baik, matan ni kita akan syarah masa akan datang besok insya-Allah dengan izin Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barik. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.